Nasib baik. Okey. Sistem pemerintahan yang diamalkan ini membawa kepada kestabilan dan menyumbang kepada keharmonian. Okey. So di Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu. Okey, ada kerajaan Melayu seperti Sawaku, Kalaka, Samadong dan juga Melano. Jadi ini antara nama-nama kerajaan-kerajaan Melayu di Sarawak dan juga di Sabah. Contohnya di Sarawak lah. Okey. Kita lihat sistem pemerintahan tempatan. Okey. Sistem pemerintahan di Sarawak, okey, kita lihat sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah, dia ada persamaan dia dan juga ada perbezaan dia. Dan persamaan dan perbezaan ini dia ada kaitan dengan apa tahu? Perkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua negeri ini. Sebab kita tahu di Sarawak dan Sabah ni banyak suku-suku kaum, ya, di Sarawak dan Sabah ni. Dan Sabah pula mempunyai banyak ketua-ketua rumah. Tetapi mereka menggunakan dialek ataupun bahasa yang berbeza-beza masing-masing. Namun semuanya mempunyai maksud yang samalah. So kalau kita lihat di sini, yang pertama-tama sekali iaitu kita lihat yang pertama iaitu sistem kesukuan. Kesukuan ni seperti mana cikgu pernah maklumkan bahawa kesukuan ni datang daripada perkataan suku, iaitu suku-suku kaum. Sistem melalui suku-suku kaum. So sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan. Asas yang penting ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Kalau kita lihat di sini, tahukah anda terdapat kira-kira 27 etnik di Sarawak dan 34 etnik di Sabah. Sebelum tu, cikgu nak tanya, ada tak orang Sarawak dan Sabah kat sini? Dina Maira orang Sarawak kan? Betul Dina Maira? Orang Sarawak kan? Betul kan cikgu kalau cikgu salah? Begitu juga seorang lagi siapa ya? Izzati Izzati tak ada. Izzati tak ada. Okey. Ayu silap. Ayu orang Siam. Okey. Maira. Sarawak dekat Miri kan? Sarawak dekat Miri. Silap Bintulu. Husna orang sekejap ya. Kita berhenti sekejap untuk menghormati azan. Sekejap ya. Cikgu dengar azan asar ni sekejap.
Alhamdulillah, okey. Kita sambung pembelajaran kita dan kita baru berhenti untuk memberi laluan kepada azan asar tadi ya. Okey, suddenly Airil tanya, cikgu pernah pergi Sarawak? No, cikgu tak pernah pergi Sarawak sebab tak ada bas yang boleh pergi ke sana. So kalau ada bas mungkin cikgu akan pergilah. Ataupun kalau nak drive ke kan. So masalah tak ada transport ke sana lah kan. Kalau ada bas tak apa, cikgu pergi naik bas. Kan itu satulah. Kemudian Amirah, tiba-tiba kau jadi orang Sarawak. Bila masa kau jadi orang Sarawak, Amirah? Ini Amirah mana ni? Amirah Syarafana ke? Siapa suruh terbang? Okey. Okey, kita sambung. Okey, tentang sistem kesukuan. Okey, kemudian kita lihat inilah dia sistem kesukuan dan kalau kita lihat inilah dia maklumat-maklumat berkaitan dengan sistem kesukuan, antaranya kalau kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Ingat maknanya patuh kepada adat istiadat diorang. Yang kedua, kalau kita lihat bagi masyarakat Iban, pemimpin utama dia ialah tuai rumah. Maknanya kalau kita boleh bulatkan dia, bagi masyarakat Iban, okey, pemimpin utama dia ialah tuai rumah. Dia tak sebut tuan rumah, tuai rumah. Tu pemimpin masyarakat. Dan pemilihan pemimpin, kalau kita lihat di sini, bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Itu salah satu ciri pemilihan pemimpin. Kebolehan peribadi. Kemudian seterusnya, dalam masyarakat Bidayuh, sumber autoritinya, maknanya ketuanya lah, senang cerita. Bidayuh, ketua dia adalah tua kapung. Tua kapung. Ingat Iban tuai rumah, Bidayuh tua kapung. Kemudian ketua dalam masyarakat Kenyah dikenali sebagai peran lepo. Ini pun kita dah belajar masa form 2 dulu. Okey, peran lepo. Dan juga untuk masyarakat Kayan, dia dikenali sebagai kelunan maren. Kelunan maren. Itu. Okey, Kenyah peran lepo, Kayan kelunan maren. Bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakat dikenali sebagai menteri. Uish, dahsyatnya. Ketua masyarakat tu, suku kaum tu dipanggil menteri. Okey. Dan pemimpin menjadi orang tengah. Apa tugas pemimpin? Menjadi orang tengah, menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. So antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Iban, Bidayuh, begitu juga Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Baik. Mungkin ada yang akan ramai bertanya, Cikgu, macam mana nak ingat semua ni cikgu? Tak ingat ni. Banyak sistem kesukuan dan ketua-ketua dia ni. Okey. Baik. Caranya, okey, kalau kamu nak kalau kamu nak itu sepatutnya, okey, kamu boleh buat seperti ini. Okey, kita akan buat seperti ini Contohnya, kita akan buat suku kaum dia Iban, kemudian kamu ambil tuai rumah. Kemudian kamu ambil Bidayuh, okey, dan juga teruskan dengan tua kapung. Macam tu. Okey, Bidayuh, tua kapung. Kemudian teruskan lagi dengan Kenyah dan juga peran lepo. Kemudian Kayan adalah dengan kelunan maren. Dan juga Melanau untuk menteri. Dia macam tu. So kalau kamu dapat keluarkan fakta itu, dan inilah dia fakta yang kamu kena ingat. Bila kamu tengok, tak banyak mana pun. Tak banyak mana lah. Okey. So itu sistem kesukuan mengikut suku-suku kaum. Kemudian itu di Sarawak. Manakala di Sabah pula, kita lihat okey, kita lihat. Okey, sistem kesukuan di Sabah.
Juga pegangan adat menjadi alat kawalan sosiopolitik yang berkesan dan masyarakat ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung dan sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian. So tugas dia menyelesaikan pertikaian. Selain itu, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Okey. Dan majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat pula memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Okey, dan masyarakat yang mengamalkan sistem kesuruhan di Sabah ni adalah seperti Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Okey. So macam mana nak ingat semua ni cikgu? Okey. Cara nak ingat dia adalah sama juga macam cikgu buat tadi, iaitu paling penting kamu kena tuliskan. Cara yang paling baik kena tuliskan, iaitu kita tulis okey, pemimpin dia ialah orang tua ataupun dipanggil ketua kampung. Macam tu. Okey. Kemudian dibantu oleh dibantu oleh majlis kampung dan adat dan tukang-tukang adat. So kalau kita nak buat macam ni cikgu, okey, mudah je sebenarnya. So kita akan buat seperti ini. Okey, orang tua, kemudian di sini kita akan buat majlis kampung. Okey, majlis kampung, dan satu lagi kita boleh buat dekat sebelah ini iaitu tukang adat. Tukang adat. So kalau kita lihat di sini cara bagaimana untuk buat dia, iaitu kita boleh drawkan dia. Okey, iaitu seperti ini. Okey, orang tua ataupun ketua kampung, kemudian majlis kampung. Okey, iaitu kita boleh ambil kat sini, iaitu majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Tukang adat ini, okey, kita ambil tukang adat. Okey. So, majlis kampung akan membantu, okey, ketua kampung, dan tukang adat, okey, akan melakukan juga membantu orang tua kampung, orang tua atau ketua kampung dengan membetulkan setiap upacara. So, kalau kamu buat bentuk dia begitu, maka ianya adalah seperti peta buih lah. Okey, peta buih. Jadi ini adalah antara maklumat penting bagi sistem kesukuan di Sabah. Dan kalau ada extra point kat situ kamu nak tambah, kamu boleh tambah, iaitu tentang Bajau dan ketua dia adalah Matoa. Dia macam tu. Okey. Yes. Okey. So itu yang berkaitan dengan sistem kesukuan di Sabah. Ada soalan nak tanya? Senyap je semua ni. Ada soalan nak tanya? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh Liana Okey, kita teruskan. Itu sistem pentadbiran yang pertama, iaitu sistem kesukuan. Yang kedua, kita nak lihat iaitu sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. So kalau sistem pentadbiran tempatan, okey, kita lihat tentang pengaruh Kesultanan Brunei, di mana kalau kita lihat di sini, okey, pengaruh Kesultanan Brunei amat ketara di Sarawak dan Sabah, sebab Sarawak dan Sabah ini dia berjiran dengan Brunei. Jadi di Sabah contohnya, okey, di Sabah selain Kesultanan Brunei, mereka juga menerima pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian pantai timur Sabah. Itu keistimewaan Sabah. Di Sabah, okey, ada Kesultanan Brunei dan juga ada Kesultanan Sulu. Okey, ingat tu ya. Kalau di Sarawak, Brunei sahaja. Kalau kita lihat di sini, okey, pengaruh Brunei
menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. So itu di Sarawak. Okey, sistem pentadbiran dipecahkan kepada 3 bentuk. Ingat yang ini ya. Okey, sistem pentadbiran dipecahkan kepada 3 bentuk. Ini selalu pelajar-pelajar selalu silap. Okey, 3 bentuk, dan bentuk apa ni? Iaitu yang pertama sekali iaitu sungai, sungai kerajaan. Kemudian sungai Tulen yang kedua, dan satu lagi sungai Kuripan. 3 sungai kerajaan, sungai Tulen dan sungai Kuripan. 3. Itu 3 bentuk. Okey. Dan pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan. Okey, yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Itu di Sarawak. Sebab Sarawak ni besar. Bila Sarawak ni besar, so ada tempat-tempat tu Sultan Brunei duduk di Brunei. Sultan Brunei duduk di Brunei, tetapi di tempat-tempat lain di Sarawak itu akan dihantar wakil-wakil sultan untuk mentadbir. Macam sekarang lah kan, kalau katakan syarikat, sesuatu syarikat tu dia ada banyak branch. So takkanlah dia punya bos besar dekat HQ nak jaga branch semua kan. Dan tentulah ada dia punya branch manager kan. Dia macam itulah. Baik. Kemudian kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar dan juga Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Ingat Datu Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung ini bukan nama orang, tapi dia adalah gelaran. Gelaran dia punya pangkat. Datuk Patinggi, pangkat Datuk Bandar, pangkat Datuk Temenggung. Itu nama pangkat. Okey. Baik. Dan kawasan pedalaman, kalau kita lihat, kawasan pedalaman pula, kawasan pedalaman maksudnya apa tahu? Kawasan yang di dalam hutan, di remote area tu, jauh tu. Kawasan pedalaman itu akan ditadbir oleh orang kaya ataupun OK. Seperti OK Beti di Padeh. Beti itu nama orang. OK Antau, ini pun nama orang. Di Rimbas, dan OK Jugah di Lundu, dan OK Gasing di Sekerang. Ini nama-nama orang-orang di Sarawak lah. OK Beti semua tu kan. Tapi ingat OK tu orang kaya. Orang kaya tu bukan bermaksud dia kaya dengan duit. Bukan kaya dengan harta. Kena faham Dia tengah-tengah hutan nak kaya dengan duit buat apa? Kan. So dia dipanggil orang kaya bukan pasal duit. Tapi dia dipanggil orang kaya kerana dia kaya dengan pengaruh. Kaya dengan pengaruh. Ramai yang followers dia. Macam orang sekarang dipanggil apa? Insta famous. Begitu kan. Ramai followers kan. Dia macam itulah dulu. Orang dulu pun dah ada dah. Tak payah pakai Insta je. Macam influencer. Yes, betul. Fariba. Kenapa masuk lambat? Fariba pergi mana? Pergi jalan-jalan dulu. Keluar makan tadi. Tengok Fariba. Keluar makan tajak. Ni ada seorang lagi ni rasanya ni. Mana siapa ni? Amira Sharafana ada tadi? Amira Sharafana ada? Tu nama-nama penting dalam kelas ni. Saya cikgu, saya. Nasib baik ada. Amira. Yang seorang lagi tak ada iaitu Adlan. Mana Adlan ni? Ni Lan masuk lambat dah ni. Kembali kepada perangai asal. Lan masuk lambat. Tak apa. Cikgu tak marah pun kan. Cikgu pelik. Kan. Sebab itu, walaupun cikgu tak ambil attendance cikgu ingat tahu siapa yang datang. Sebab kalau kamu perasan, setiap kali mula kelas cikgu akan sebut nama seorang-seorang. Kenapa cikgu sebut? Supaya cikgu ingat. Nampak tak trik tu? Sebab tu cikgu sebut seorang-seorang. Ada ni. So bila tak ada tu, ada yang tak ada ni. Itu cara dia. Jadi attendance telah diambil di sini. Kita lihat di sini sistem pentadbiran di Sarawak
kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Berkuasa kepada tanah lah kat situ. Itu pentadbiran di Sarawak, iaitu sistem pentadbiran tempatan, okey, yang mana dia ada banyak pembahagian dia. Kita tengok di sini. Okey, adanya sistem kedatuan di Sarawak. Kedatuan ni sebenarnya berasal daripada perkataan datu. Datu ni apa? Datu ni adalah pembesar. Pembesar-pembesar. Datu ya. Jadi sistem kedatuan ini merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Dan sistem ini merupakan kesinambungan daripada sistem kerajaan yang terdapat sebelum inilah di Sarawak. Contohnya, sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak, dan antaranya iaitu kalau kita lihat kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku merupakan antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak dan ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Ingat nama ni, Datu Merpati Jepang. So, keturunan Datu Merpati Jepang ni secara turun-temurunnya menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran, macam-macam gelaran. Ada gelaran Datu Patinggi, ada gelaran Datu Bendahara, dan mungkin juga Datu Temenggung. Okey, baik. Jepang tu Jepun ke cikgu? Kemungkinannya Datu Merpati Jepang, sebab Jepang ni adalah sebenarnya perkataan yang disebut oleh orang-orang Indonesia berkaitan dengan Jepun. So mungkin Jepang tu merujuk pada Jepun. Mungkin. Apa dia punya relevan dia, kita tak tahu. Mungkin ada dia punya story lah. Kan? Tapi yang kelakarnya, orang Jepun sendiri pun tak panggil diri mereka Jepun. Orang Jepun pun tak sebut negara dia Jepun. Dia sebut negara dia apa? Nihon ni. Baik kau Lufia, baik kau tulis bihun je. Atau mihun. Nihon Mihun. Ya ke? Bukan Nippon. Bukan Nippon kan? Rasanya bunyi macam Nippon. Yang tu pun betul. Oh, okey. Okay. What does it sound like he's talking behind me? Who's talking behind you? Ada Mikael. Oh shoot. Why you shoot me? Don't shoot. Yeah, I want to teach you. Don't shoot. Okay, baik. Saja je merepek. English, yes. Pew, pew, pew. Kan. So, tak apa. Maknanya di sini Lufia kita telah menjelaskan kepada kita, because of some of the people in the Japanese, they said they are Nihon, or some of the people call themselves Nippon. So both of it is correct lah. I see. See why I'm speaking now? What's problem with me? Okay, baik. Kita teruskan. Okay, sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa, berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei tu. Hebat. Dan mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Bermakna di sini, Sultan-Sultan Brunei telah memberikan kepercayaan kepada keturunan Datu Merpati Jepang ni, yang mana dia dipanggil Datu Patinggi, Datu Bendahara, dan juga Datu Temenggung tu. Kedatuan tu datang daripada perkataan datu, dan datu tu ialah pembesar. Datu ni ialah pembesar. So sistem kedatuan bermaksud sistem pembesar. Oh ya ke Lufia? Oh, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay. Jadi itulah tentang sistem kedatuan di Sarawak. Tahukah anda? Kita lihat gelaran orang kaya
okey, diberikan oleh Kesultanan Brunei terutamanya kepada pemimpin iban dan pemimpin tempatan untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Sebab itu Kesultanan Brunei iktiraf mereka, recognize mereka dengan memberi gelaran orang kaya. Itu. Okey, so kita lihat itu sistem pentadbiran dan adanya sistem kedatuan di Sarawak. Bagaimana pula dengan di Sabah? Okey. Kita tahu bahawa sistem pentadbiran Sabah, Sabah ada dua kawasan. Kawasan pantai barat, okey, dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. So kalau kita lihat mana peta dia, ada peta dia ni kan? Tak ada. Tak ada peta pula. Dan nanti kita akan lihat Baik. Kuasa Kesultanan Brunei, okey, kuasa Kesultanan Brunei di Sabah ini berasaskan sistem penguasaan tanah. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan ataupun wakil pembesar yang diberi gelaran pengiran. Pengiran Orang-orang Brunei selalu panggil pengiran. Yang memiliki wilayah tersebut, dan Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh datu dan kuasa golongan datu pula bergantung pada milikan bilangan hamba atau pengikut dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Maksudnya di sini, okey, kita lihat kuasa golongan datu ni, kuasa golongan-golongan pembesar ni sebenarnya bergantung pada berapa banyak dia punya bilangan hamba dia ataupun follower dia lah. Pengikut kan follower, macam Insta kan. Macam Insta, siapa-siapa yang banyak follower dalam Insta tu maknanya dia influencer lah. Cikgu nak tanya kat sini saja nak tanya lah siapa di sini ada follower dia dekat Insta lebih daripada 10,000 ke? Ada tak anyone? Ada tak? Cikgu mana ada? Cikgu tak ada lah. Cikgu baru nak on cikgu punya Insta. Cikgu baru nak on cikgu punya Insta. I happy kira datu lah. Tak. Siapa ada mohon promo sejarah tuition geografi. Okey, kita tanya Faribah lah. Faribah, berapa follower kamu? Husna, sejujurnya bukan saya lah. 600 plus lebih je kot. Anyone here yang more than 1,000? Anyone? Ada tak? Followers je. Wow, Maira. Maira berapa? Maira? 1,001. Good. Airil Danish. Okay. Suddenly orang tanya berapa kau pergi promo kau punya IG pula, amboi. Kan? Okay. Tak apa. Oh ya ke? Oh, remove follower. Lebih, tapi saya remove follower. Okay, baik. Okay, so remove follower asal kamu tak nak mereka follow kamu dah. Okay, baik. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Okay, baik. Sebenarnya kalau kita nak lihat secara terperincinya, nanti kita tengoklah berkaitan dengan Sabah tu. Okey, mungkin kita boleh pergi sekejap kot untuk kita tengok di Sabah tu ya. Silap pula keluar gambar ni. Sorry. Okey. Ini gambar malam tadi cikgu main drum. Okey. Okey. Salah. Bukan tu. Salah. Okey. Baik. Bukan. Bukan. Sangat bukan. Okey, wife cikgu lain. Okey.
Baik, kita nak lihat. Tadi kita belajar tentang Johor Riau kan. Lain. Post kat IG, panik cikgu. Tak adalah. Itu gambar malam tadi cikgu buat basking dekat Subang Perdana. Tak sengaja lah, tak sengaja. Okey, baik. Kita lihat di Sabah. Okey, ini di Sabah. Okey. So kalau kita lihat sebenarnya yang dikatakan pantai barat itu ya. Pantai barat tu adalah kawasan daripada sini sini ni pantai barat. Ni pantai barat. Okey. Dan pantai barat ini kalau kita lihat ianya adalah kawasan yang berhampiran dengan Brunei. Sebab itu pantai barat ini diperintah oleh Kesultanan Brunei. Okey, boleh faham? Manakala okey, kalau kita lihat di sini pula, okey. Okey. Manakala kawasan sebelah sini pula, okey. Yang ini yang ini adalah kawasan okey, ini adalah kawasan pantai timur. Okey, pantai timur Sabah, dan pantai timur Sabah itu dikuasai oleh Kesultanan Sulu, di mana Kesultanan Sulu sebenarnya di kawasan mana? Di kawasan sini. Nampak ni Sulu. Ini Sulu. Okey, Kesultanan Sulu sini dia punya kesultanan dia sampailah ke Sabah. Sampai ke Sabah ini. So sebab itu tanah di sini dikuasai oleh Kesultanan Sulu. So itu dikatakan sistem pentadbiran kedatuan. Sistem kedatuan tadi. Okey. So kita lihat satu lagi, okey, yang ada sistem, iaitu sistem ketua bebas. Ketua bebas ni lain sikit. Okey, sistem ketua bebas di Sabah, okey, pada abad ke-17 dan ke-18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa, okey, kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan juga Sulu, okey, agak lemah dan tidak berkesan. So sistem ini bergantung pada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Contohnya, ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. So kebiasaannya mereka ni adalah daripada mereka tergolong ataupun mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. So mereka mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa-kuasa lain. Antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Osman. Yang ini nama orang yang berkuasa di daerah Marudu antara 1830 hingga 1840, dan satu lagi Datuk Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Mereka memang berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Itulah dia. Itulah dia. So jelaslah bahawa Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, menarik kehadiran kuasa luar. Oleh itu, kita seharusnya iktibarnya berwaspadalah, berhati-hatilah terhadap anasir luar yang mampu mengambil alih kuasa yang ada jika kita tidak bersatu padu. Jika kita tidak bersatu padu. Yes. Itulah yang berlaku. Ada soalan nak tanya? Ya, ada soalan apa-apa nak tanya? Berkaitan dengan apa yang berlaku sebelum kedatangan Barat. Yes. Habis bab ni ke ada lagi? Bab ni banyak lagi ni. Ini baru subtopik yang pertama, Adam. Nasib kan. Okey. Baik, tak apa.
cikgu nak bagi kamu sedikit pemahaman. Okey, dia macam ni. Okey. So kita nak lihat cikgu akan buat begini, cikgu akan buat dalam bentuk mind map, so supaya kamu lebih faham Okey. Sistem pentadbiran tradisional di Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan Barat. Kedatangan Barat. Siapa-siapa yang nak ambil boleh ambil. Baik. So sistem pentadbiran tradisional di Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan Barat. So kita akan buat di sini adalah untuk di Sarawak. Cikgu cuba buat mind map ni. Sarawak, dan satu lagi di sini iaitu di Sabah. So apa yang kita nak buat kat sini, Sarawak ada dua dia punya sistem pentadbiran, iaitu sistem kesukuan, dan juga ada sistem kedatuan. Sistem kedatuan. Manakala Sabah ada tiga. Sabah ada tiga, iaitu sistem kesukuan, kemudian dia ada juga sistem apa? Iaitu sistem kedatuan, dan satu lagi dia ada kelebihan sikit lagi, iaitu apa? Sistem ketua bebas. Jadi kita boleh, cikgu akan cuba untuk bulatkan kat sini. Dan juga di sini. Dan kemudian cikgu akan bulatkan di sini. Dan juga di sini. So di sini dan juga di sini. So apa yang kita nak buat kat sini, iaitu kita boleh tambahkan dengan arrow lah. Kita boleh tambahkan kat sini. Dan kita boleh buat arrow untuk begini dan juga untuk begini. Kemudian daripada sini pecah kepada 2, manakala yang ini pecah kepada 3. Alright. Inilah yang kita pelajari hari ini. Sepanjang tadi yang kita belajar tentang sistem kesukuan, kedatuan, sistem ketua bebas dan sebagainya. Kita belajar sistem kesukuan dan kedatuan, dan ini semua sebelum kedatangan Barat, iaitu sebelum kedatangan James Brooke dan juga sebelum kedatangan SBUP. Ada soalan nak tanya? Sebelum cikgu tambah lagi nota sikit kat sini. Ada nak tanya? Pemimpin. Waalaikumsalam. Pemimpin. So kita lihat pertama Iban. Betul. Iban iaitu tuai rumah. Yalah, korang tak nak bercakap. Pertama Iban, tuai rumah. Yang kedua iaitu Murud dengan menteri. Murud dengan menteri. Apa lagi? Kemudian Kenya dengan Kelunan Maren. Ya ke? Kemudian Kenya lagi, apa lagi? Itu pemimpin-pemimpin. Apa lagi? Sila bantu. Iban, tuai rumah, Murud, menteri, Kenya, Kelunan Maren, apa lagi? Kayan. Silap ni. Kayan, Kelunan Maren. Kan?
Kenya peran lepo. Ya, peran lepo. Yes, betul. Cikgu betulkan. Okey. Lagi apa? Melanau. Melanau apa ya? Menteri. Melanau menteri. Yang buruk tu apa? Melanau menteri. Okey, ada lagi? Kemudian bajau. Tua apa? Orang tua Bidayu. Banyak sangat. Bidayu, ya, tua kapung. Okey. Akhirnya Adlan masuk juga. Pergi mana? Waalaikumsalam, Adlan. Pergi mana kau? Lupa ada kelas. Oh ya ke? Tak apa. Ingat orang-orang yang cikgu ingat nama ni memang korang tak boleh lagi tau. Lutfiah, Adlan, Mira, Airil, kan? Liana pun sama. Suka Liana. Tashud. Tak apa. Kan? Tak apa Lan. Pergi mana tadi? Jalan? Lepas tu? Okey. Nak kawan-kawan. Okey, yang ini kamu nak ambil tak? Ataupun kamu dah ambil? Dah ambil dah? Sebelum cikgu delete ke apa ke? Okey. Dah ambil Lupa ada kelas. Yalah. Okey. So, ini yang berkaitan dengan kesimpulan yang kita belajar pada hari ini, iaitu pentadbiran tradisional di Sarawak Sabah sebelum kedatangan Barat. Okey, jadi kita dah tengokkan dah tentang sistem-sistem yang diamalkan, dan selepas ini kita akan belajar berkaitan dengan apa yang bagaimana Barat telah memasuki atau menyertai ataupun juga menakluki ataupun juga merampas kawasan-kawasan di Sarawak dan Sabah. Okey, namun kita tak masuk hari inilah sebab ramai yang rasanya lemau hari ni. Ramai yang lemau hari ni ramai ngantuk kan? Letih. Letih kenapa? Okey, korang letih ni, nak tanyalah, cuba korang onkan kamera. Kita tengok kita sama-sama letih. Cikgu letih ni. Cuba onkan kamera. Nak tengok sama-sama, jom. Ya Allah Husna, ya ke? Airi lepas kelas rumah, serius kan? Kamera tak lawa. Tak apa, dia bukan nak kira kamera lawa ke tak lawa.